Pemergian penyanyi popular Siti Sarah Raisuddin sangat memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada peminat tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagi Min sendiri yang sudah lama mengikuti perkembangan pasangan manis Shuib dan Siti Sarah ini, Min sedia maklum yang Allahyarham merupakan seorang yang pemurah hati dan baik. Namun kebanyakan dari kisah kebaikan beliau ini tidak dikongsi oleh rakan dan keluarga sehinggalah pemergian beliau beberapa hari yang lalu. Oleh itu, dalam video hari ini, Min akan kongsikan sedikit mengenai Allahyarham Siti Sarah Raisuddin dan kisah kebaikan beliau. Diharapkan semua yang menonton juga turut terinspirasi dengan kisah ini dan pada masa yang sama turut mendoakan beliau ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Abang, I seriously wanna taste yours. This is sedap. Wise punya idea. Ni macam ni makan dia. Ni yogurt ni. Siti Sarah atau nama penuhnya Siti Sarah binti Raisuddin merupakan anak kepada penyanyi terkenal era 80-an iaitu Raisuddin Hamzah. Seperti bapanya, Siti Sarah mempunyai bakat dalam bidang nyanyian dan telah mula aktif ketika beliau baru sahaja berumur 17 tahun. Rancangan pertama yang disertai Sarah ialah di pertandingan Bintang RTM 2001 di mana Sarah terpilih untuk menjadi finalis akhir. Walaupun baru sahaja menjadi penyanyi ketika itu, Siti Sarah berjaya merangkul beberapa trofi sepanjang permulaan kariernya. Anugerah yang diterima beliau ialah seperti Anugerah Album Terbaik dan Artis Baru Terbaik di Anugerah Industri Muzik 2003. Siti Sarah juga pernah mewakili Malaysia dalam World Championship of Performance Arts dan membawa pulang 3 pingat emas kepada negara. Kerjaya Siti Sarah sebagai penyanyi diteruskan sehinggalah sekitar tahun 2007 dengan album solo terakhirnya iaitu Suatu Perjalanan. Namun sepanjang kariernya itu terdapat beberapa lagunya yang telah menduduki tempat pertama di carta seperti Kesetiaan, Saat Hilang Cintamu, Jangan Kau Mimpi dan Bersamamu. Selepas beberapa tahun menyepi dari dunia hiburan, pada tahun 2011, Siti Sarah mengumumkan yang beliau akan mengawini Shuib dari kumpulan Sepah. Dalam satu temu bual bersama di Jenas, Siti Sarah dan Shuib ini mengaku bahawa keadaan hidup mereka sangat bersederhana pada tahun pertama perkahwinan mereka. Kedua-dua mereka sedikit ketawa menceritakan kehidupan mereka dulu yang agak daif, sehinggakan rumah yang mereka pernah tinggal hanya mempunyai sebuah sofa dan katil. Menurut Siti Sarah juga, walaupun kehidupan mereka agak sukar pada awalnya, dia telah jatuh cinta dengan Shuib selepas mereka berkahwin. Ini adalah kerana Shuib merupakan seorang yang suka mencari rezeki. Dalam temu bual itu juga, Sarah menceritakan yang Shuib sentiasa berusaha dengan menjual ayam di bazar dan kawasan sekitar sekiranya dia tidak mempunyai pekerjaan sebagai artis. Alhamdulillah, sepanjang perkahwinan mereka, Siti Sarah sentiasa memberi sokongan kepada Shuib walaupun suaminya itu beberapa kali gagal dalam bidang perniagaan. Namun akhirnya setelah mengeluarkan produk berasaskan madu iaitu Bee Factory, Shuib dan Siti Sarah berjaya meraih sambutan luar biasa. Dalam masa setahun sahaja, produk Bee Factory ini berjaya meraih 5.5 juta ringgit. Dari jualan produk madu ini, Shuib mengembangkan lagi perniagaannya itu dengan membuka kedai minuman boba berasaskan madu iaitu Bubble Bee pada tahun 2011. Sekarang ini Bubble Bee Malaysia mempunyai lebih 32 cawangan di sekitar Malaysia dan telah menjadi satu batu loncatan kejayaan pasangan itu dalam dunia perniagaan. Dengan rezeki yang melimpah masuk, Siti Sarah dan Shuib tidak lokek juga dalam memberi bantuan kepada golongan memerlukan. Salah satu derma yang telah disumbangkan oleh pasangan ini adalah bantuan Bee Prihatin yang diberikan kepada golongan terkesan semasa musim PKP ini. Sebanyak 1,200 pak yang terdiri dari barang keperluan seperti gula, susu, tepung dan beras diagihkan oleh beliau dan tim-tim Bubble Bee di cawangan-cawangan seluruh Malaysia. Selain memberi bantuan kepada masyarakat, Allahyarham Siti Sarah juga pernah membantu golongan media, terutamanya golongan wartawan yang kehilangan pekerjaan.
Melalui perkongsian Rosli Manah, iaitu bekas wartawan utusan Melayu yang diberhentikan pada tahun 2019, beliau pernah menerima bantuan kewangan berjumlah ribuan ringgit dari Allahyarham yang ingin meringankan beban beliau. Menurut Rosli Manah, dia berasa sangat terharu kerana ketika itu dia sangat kesempitan wang dan turut dibebani tunggakan keretanya yang belum dibayar. Rosli juga mengaku pada awalnya Siti Sarah merasakan semangat itu datang dari beliau, tetapi tidak tersengaja didedahkan oleh orang tengah. Rosli menyatakan yang dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Allahyarham Siti Sarah kerana menghormati keinginan beliau untuk sumbangan itu kekal dari pemberi rahsia. Selain di Malaysia, rezekinya turut dikongsi kepada saudara-saudara Islam yang tertindas di Gaza. Baru-baru ini sahaja, Allahyarham juga telah mengobarkan seekor lembu dan harganya mampu mencapai belasan ribu ringgit. Hal ini dimaklumkan oleh saudara Nadir yang menetap di Gaza dan menguruskan Badan Bantuan Cinta Gaza. Menurut beliau, Siti Sarah telah menghubunginya melalui mesej peribadi di Instagram dan menyatakan hajatnya untuk turut serta dalam kempen korban di Gaza. Di dalam postingnya, beliau juga berkongsi perbualan di antara Siti Sarah dengan beliau. Melalui perbualan itu, Siti Sarah mengatakan yang sebolehnya dia hanya ingin bersedekah dalam diam-diam. Namun sebagai orang Islam, dia juga sedar akan tanggungjawab untuk mewawarkan kepada orang ramai. Lembu yang disedekahkan pada hari korban itu menurut Nadir Al-Nuri mampu mencapai berat di antara 550 hingga 600 kg dan dapat memanfaatkan lebih 1,500 orang di Gaza. Masya Allah. Nadir Al-Nuri turut menambah yang beliau merasakan seakan-akan Allahyarham telah terpanggil untuk mengejar memberatkan amal kebaikan yang terakhir. Pada 4 Ogos 2021 jam 5.13 pagi, Siti Sarah menghembuskan nafas terakhirnya di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Semasa detik terakhirnya, Siti Sarah mengalirkan air mata sebelum pergi buat selamanya. Allahyarham meninggalkan 4 cahaya mata, iaitu Uwas Al-Qarni 10 tahun, Talita Zahra 8 tahun, Arif Matin 6 tahun dan Ayash Afan yang selamat dilahirkan beliau beberapa hari sebelum permergiannya. Siti Sarah dikebumikan di perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu Gombak pada Isnin lalu dan pemergiannya ini telah dirasai oleh semua rakyat Malaysia. Mungkin ini kerana salah satu kebaikan arwah yang bersedekah kepada orang ramai ditunjukkan kepada semua pada hari ini. Min juga meminta agar semua yang melihat video ini untuk sama-sama mendoakan Allahyarham Siti Sarah. Al-Fatihah. Baiklah, itu sahaja untuk video hari ini. Kalau korang terinspirasi dengan video ini, korang juga mungkin boleh tengok video-video lain di channel Info Basi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan like untuk bantu Min buat lebih banyak lagi video menarik. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum.